Jentera Perkhidmatan Awam Negeri digesa menjadikan tahun 2022 sebagai permulaan melakukan lonjakan perubahan mindset, cara proses kerja, komunikasi berkualiti dan lebih bermotivasi untuk menaikkan imej kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata perkhidmatan awam juga perlu tampil dengan idea lebih bernas dan berani serta lebih agresif untuk membuat penambahbaikan demi Sabah maju jaya. Beliau berkata ia sejajar dengan matlamat kerajaan Sabah yang memberi tumpuan kepada usaha mewujudkan negeri yang mesra pelabur bagi menarik pelaburan asing untuk datang ke negeri ini. Haji Ji berkata beliau berharap pejabat setiausaha kerajaan negeri Sabah dan pejabat setiausaha kerajaan persekutuan dapat aktif berbincang dan membuat kolaborasi strategik bagi menjadikan 2022 sebagai lonjakan perubahan di negeri ini. Katanya Sabah mesti setanding atau menjadi contoh tauladan yang positif kepada perkhidmatan awam negeri lain, manakala semua ketua jabatan negeri atau persekutuan mesti menjadi contoh utama dalam perubahan mindset anggota perkhidmatan awam. Beliau berkata kerajaan menjadikan inovasi sebagai salah satu agenda utama dalam memperkasakan sektor awam Sabah. Jelasnya perkhidmatan awam adalah tunjang pembangunan negeri dan menjadi penggerak utama dalam intipati Plan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2021 hingga 2025 melalui modal insan dan kesejahteraan rakyat. Beliau juga berharap program inovasi itu dapat dikembangkan skopnya dengan mengadakan konvensyen inovasi negeri Sabah, menerusi kerjasama dan penglibatan perkhidmatan awam negeri serta persekutuan yang akan menjadi pemacu kejayaan sektor awam Sabah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili akan mengetuai kumpulan pakar perundangan dan pengkaji untuk mencari rujukan yang berkaitan hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 di London. Beliau berkata kumpulan itu yang akan juga turut disertai pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri dijadual berlepas pada 19 Jun ini dan akan berada di London untuk melaksanakan tugasan berkenaan selama seminggu. Katanya kajian awal menunjukkan lebih 300 dokumen yang merujuk kepada hak negeri dan perkara berkaitan dengan MA63 tersimpan di Arsip Nasional London. Maximus yang juga Presiden Parti Bersatu Sabah berkata usaha yang dilakukan itu sangat penting bagi memastikan hak Sabah dan rakyatnya dilindungi. Katanya kerajaan Sarawak juga melakukan perkara yang sama 6 tahun lalu. Antara yang menyertai kumpulan berkenaan ialah Peguam Besar Sabah, Datuk Nur Asia Muhammad Yusof dan utusan khas Sabah ke kawasan pertumbuhan Asian Timur Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Tan Sri Pandikar Amin Mulia, selain pegawai dari Jabatan Ketua Menteri Sabah dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Berita seterusnya, UMNO sedia berhadapan dengan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal untuk merampas semula kerusi Parlimen sempurna pada pilihan raya umum ke-15. Ketua UMNO Bahagian Sempurna Abdul Manan Indanan berkata pihaknya yakin calon UMNO Barisan Nasional boleh bersaing berdasarkan kerja keras jentera dan prestasi BN yang kembali pulih ketika ini. Katanya keyakinan itu juga berdasarkan sokongan terhadap UMNO di daerah ini yang semakin baik berikutan banyak aktiviti turun padang mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk. Abdul Manan yang juga pemimpin pembangunan masyarakat Sulabayan berkata UMNO Sempurna sudah cukup bersedia untuk menghadapi PRU 15 termasuk berdepan dengan warisan. Bagaimanapun katanya keputusan akhir sama ada UMNO meletakkan calon atau tidak di kerusi Parlimen Sempurna diserahkan kepada pucuk pimpinan parti. Jelasnya banyak perancangan untuk memajukan rakyat dan daerah sempurna dirancang sekiranya kerajaan sekarang dapat dikekalkan. Apa yang paling penting katanya pembelaan rakyat perlu dilakukan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pembangunan di Sempurna. Kerusi Parlimen Sempurna dipertahankan Muhammad Syafiee atas tiket UMNO BN dari 1995 hingga 2016 sebelum dipecat daripada UMNO dan kemudian menghidupkan warisan. Muhammad Syafiee sekali lagi berjaya memenangi kerusi Parlimen Sempurna pada PRU 2018 kali ini atas tiket warisan dan beliau dijangka akan terus mempertahankan kerusi berkenaan pada PRU 15 yang mungkin diadakan sebelum akhir tahun ini atau tahun depan. Seterusnya, tindakan sekumpulan lelaki bergaduh di hadapan sebuah premis pusat hiburan di Bandar Utama Batu 6 Sandakan
pada Sabtu lalu membawa padah apabila ditahan polis malam. Semua individu berusia antara 19 hingga 40 tahun itu ditahan selepas video mengenai pergaduhan itu tular di media sosial sejak Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan Superintenden Muhammad Hamizi Halim berkata, terkesan dengan video yang tular, sepasukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan bertindak menahan individu dipercayai terlibat dalam kejadian berkenaan. Hasil siasatan awal mendapati pergaduhan berlaku pada jam 11.30 malam Sabtu di hadapan sebuah pusat hiburan. Semua individu berkenaan masih ditahan reman untuk membantu siasatan dan punca pergaduhan masih dalam siasatan. Katanya lagi kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sebelum itu tular 2 video masing-masing berdurasi 20 dan 26 saat memaparkan aksi pergaduhan sekumpulan lelaki di hadapan sebuah premis di daerah ini. Manakala seorang pengendali forklift maut selepas dihempap jentera berkenaan ketika sedang menjalankan kerja-kerja mengangkat mesin dalam kejadian di Jalan Karamunting, Pelabuhan Sabah, Sandakan awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 5.30 pagi itu, lelaki berusia 60-an itu dikatakan gagal mengawal jentera berkenaan sebelum terbalik dan terus menghempap mangsa. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.46 pagi. Katanya sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sejak tiba di lokasi kejadian, pasukan bomba terus menjalankan operasi mengeluarkan mangsa menggunakan sebuah lagi jentera forklift kilang. Mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang turut hadir membantu di lokasi kejadian. Katanya mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan susulan. Teruskan bersama kami di Soka.com, berita komprehensif.